Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, pada kali ini kita akan masuk kepada subtopik yang terakhir dalam subjek sejarah tingkatan 4 bab 10 iaitu 10.5 berkaitan dengan prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kita akan lihat dulu apakah standard pembelajaran untuk subtopik kali ini, iaitu menghuraikan prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi selepas kita mempelajari subtopik ini, pelajar boleh menghuraikan prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Baik, kita mulakan. Bagi sesebuah negara yang merdeka, kedaulatan merujuk kepada kuasa tertinggi yang menentukan sesebuah negara bebas daripada kongkongan kuasa luar. Jadi wilayah pengaruh, kerajaan, keunggulan undang-undang, lambang dan rakyat merupakan aspek kedaulatan negara kita. Jadi kita dapat menentukan sendiri nasib rakyat dan hala tuju negara melalui kemerdekaan yang telah kita capai. Seterusnya, selepas merdeka, Persekutuan Tanah Melayu memperoleh kedaulatan ataupun kuasa tertinggi. Ingat ya, kedaulatan ataupun kuasa tertinggi yang membolehkan kita membuat keputusan tentang hal berhubung dengan pentadbiran dan politik negara. Jadi kita tidak lagi berada di bawah cengkaman penjajah yang membuat keputusan untuk negara kita, tetapi kita sendiri boleh membuat keputusan untuk pentadbiran dan politik negara kita. Baik, mari kita menyentuh tentang wilayah pengaruh terlebih dahulu, di mana wilayah pengaruh ini merujuk kepada kawasan yang mempunyai sempadan untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ini terdiri daripada Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, seterusnya Melaka, Pahang, Johor, Kelantan dan Terengganu. Jadi setiap negeri berdaulat diketuai oleh ataupun sama ada sultan ataupun raja, yang di-Pertuan Besar atau yang di-Pertua Negeri. Ini adalah untuk wilayah pengaruh. Boleh lihat negeri-negeri di sini sehingga ke hari ini juga. Baik, kita teruskan kepada dari aspek kerajaan, iaitu merupakan institusi yang bertanggungjawab untuk meneruskan pentadbiran negara. Kerajaan terbahagi kepada 3 komponen utama, iaitu badan perundangan, badan eksekutif dan juga badan kehakiman. 3 komponen utama. Dalam amalan demokrasi, kuasa memerintah dipegang oleh kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Jadi dalam konteks ini, rakyat bertanggungjawab memilih wakil mereka melalui pilihan raya. Baik, gambar raja ini berkaitan dengan suasana semasa persidangan pertama Parlimen Persekutuan Tanah Melayu di Dewan Tunku Abdul Rahman di Jalan Ampang, Selangor. Bangunan ini kini dikenali sebagai Kompleks Penerangan Pelancongan Malaysia atau juga MATIC. Baik, kita teruskan kepada aspek kedaulatan undang-undang pula.
Okey, yang mana bermaksud kerajaan dan rakyat keseluruhannya tertakluk di bawah undang-undang. Sama ada kerajaan ataupun rakyat tertakluk di bawah undang-undang. Kedaulatan undang-undang sangat penting bagi memastikan keamanan negara dapat dikekalkan demi kesejahteraan negara. Kandungan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menjadi asas. Perlembagaan Persekutuan 1957 menjadi asas kedaulatan negara yang merdeka. Yang merdeka dan memelihara hak rakyat. Seterusnya dari aspek lambang kebangsaan. Lambang kebangsaan. Ini dia jata negara. Seperti jata negara, lagu kebangsaan, apa lagi bendera kebangsaan dan bunga kebangsaan merupakan identiti dan jati diri rakyat. Lambang ini juga menjadi simbol perpaduan. Setiap elemen pada lambang ini mempunyai pengertian berdasarkan sosio budaya dan sejarah negara. Oleh sebab lambang ini mempunyai nilai kedaulatannya yang tersendiri dan lambang jati diri negara, kita perlu memberikan penghormatan kepada simbol rasmi negara. Jadi jata negara ini adalah simbol rasmi negara kita. Okey, kita teruskan kepada pengiktirafan sebagai rakyat. Jadi kita tahu rakyat ni ada kuasa untuk memilih kerajaan yang akan memerintah. Pengiktirafan sebagai rakyat membolehkan kita mendapat hak asasi, iaitu hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Itu dia hak asasi. Seperti kita ada kebebasan bersuara, mengeluarkan pendapat. Sebagai warga negara, kita perlu mematuhi perlembagaan. Rakyat mempunyai hak dan tanggungjawab terhadap negara dan negara juga mempunyai hak terhadap rakyat. Semua pihak bertanggungjawab untuk menggunakan hak masing-masing dengan bijak bagi mengekalkan keharmonian dan kemakmuran negara. Jadi gambar raja di sini ialah gambar foto berkaitan dengan kempen ketika pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Jadi sebagai penutup kepada subtopik yang terakhir dalam bab 10 sejarah tingkatan 4, prinsip kedaulatan iaitu kuasa tertinggi yang diperoleh melalui perjuangan yang berliku perlu dikekalkan bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan negara. Prinsip kedaulatan. Kemerdekaan yang diperoleh wajar dipertahankan. Dengan sepenuh jiwa. Dipertahankan dengan sepenuh jiwa raga. Kemerdekaan yang berkait rapat dengan kedaulatan menuntut kita untuk memberikan kesetiaan yang tidak berbelah bagi terhadap Ibu Pertiwi, iaitu negara kita. Semangat jiwa merdeka generasi lalu dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara perlu diteladani dan disyukuri. Itu semangat mempertahankan kedaulatan. Supaya generasi akan datang terus menikmati kedaulatan negara yang dicintai ini. Maksudnya kita akan dapat mengekalkan kemerdekaan yang telah susah payah diperoleh oleh tokoh-tokoh kita yang lepas. Jadi inilah dia apa yang kita pelajari dalam 10.5, iaitu berkaitan dengan prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi cikgu harap dapat
pelajar dapat menguasai standard pembelajaran, iaitu akan dapat menghuraikan tentang prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Kalau cikgu boleh nomborkan di sini, iaitu yang pertama adalah tentang wilayah pengaruh, kemudian yang kedua berkaitan dengan kerajaan, yang ketiga kedaulatan undang-undang, yang keempat tentang lambang kebangsaan, serta yang kelima berkaitan dengan rakyat, iaitu pengiktirafan sebagai rakyat. Baik, itu saja daripada cikgu untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.